شريك له إلى ما علمنا شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu kita telah memasuki bab berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan salat. Maka kita menyambung pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bi ghairi uzrin. Di antara sebab-sebab perkara-perkara yang membatalkan solat adalah ia mendahului imam dengan dua rukun perbuatan yang panjang, ataupun lewat daripada imam dengan dua rukun perbuatan yang panjang dengan tanpa uzur. Jadi apa yang telah kita dengarkan pada minggu yang lalu berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat itu, ia ada in general, bermakna sama ada iaitu sembahyang seorang diri ataupun dia melakukan sembahyang dengan berjamaah, maka ia membatalkan solatnya dengan melakukan perkara-perkara tersebut. Maka yang sekarang kita sedang lalui ini adalah ia membatalkan solatnya ketika sedang menjadi makmum ataupun ketika sedang melakukan solat berjamaah. Ia mengatakan di sini adalah di antaranya adalah mendahului imam dengan dua rukun fi'li yang panjang. Dua rukun fi'li yang panjang tu bermakna selain daripada i'tidal dan juga selain daripada duduk di antara dua sujud. Jadi kalau dia mendahului imam dengan tanpa uzur, dengan tanpa sebab, dia mendahului imam dengan dua rukun fi'il yang panjang. Jadi kalau dia rukuk kemudian i'tidal, jadi bila dia sujud saja maka sembahyang dia menjadi batal. Ada yang mengatakan bahawasanya yang menjadi batalnya itu sembahyang berjamaahnya, tidak, sembahyangnya itu sendiri batal. Kenapa dikatakan tidak sembahyang jemaah saja yang batal? Kenapa seluruh sembahyang ia menjadi batal? Kerana dia telah mengikat sembahyangnya dengan sembahyangnya imam. Dia telah mengikat sembahyangnya dengan imam, bermakna dilakukan secara berjamaah. Maka apabila dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh si imam, seperti mendahului imam dua rukun fi'il yang panjang, dua rukun perbuatan yang panjang, ataupun lambat daripada imam dua rukun fi'il, dua rukun perbuatan. Jadi imam telah rukuk, si makmum ni masih lagi sedang berdiri. Imam i'tidal, dia masih berdiri lagi. Imam sujud, dia masih berdiri lagi. Jadi kalau imam dah sujud, dia masih berdiri dengan tanpa uzur, maknanya tak ada sebab lah, bacaannya normal, imam pun tidaklah terlalu laju ataupun tidak terlalu cepat,
dan imam punya perbuatan semua biasa dan dia memang sengaja lambat, maka batal semayang dia. Batal semayang. So apa dia kena buat? Dia kena jadi makmum masbuk lah kalau dia nak continue semayang dengan imam tersebut. Kalau dia tak nak, dia sendiri yang rugi pahala semayang berjamaah. Baik. Jadi pengarang mengatakan di sini bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur. Kalau dia ada uzur, maka dibolehkan 3 rukun perbuatan yang panjang. Contoh kalau uzur tu seperti kalau si imam itu bacaannya itu cepat. Imam tu perbuatannya cepat. Pantas. Makmum pula, ada makmum pula memang bacaan dia slow. Dia tak boleh nak panjang. Dia tak boleh nak baca cepat. Kalau dia baca cepat, nanti bacaan dia jadi gagap. Ataupun berterabur. Dah tak bunyi Arab lagi. Dah tak bunyi Al-Fatihah lagi. Pasal nak kejarkan si imam. Jadi kalau makmum keadaan seperti itu, makmum diberikan dalam syarak 3 rukun fi'il yang panjang. Maknanya kalau imam dia berikan rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dan sujud yang kedua. Jadi bila sampai nak sujud yang kedua, si makmum tu masih belum rukuk lagi, maka batal sembahyang si makmum tu. Batal sembahyang si makmum tu. Subhanallah. Jadi sebab tu pengarang mengatakan dia sambung situ dengan tanpa uzur. Kalau dia ada uzur, maka tidak batalkan sembahyangnya, tapi diberikan 3 rukun fi'il yang panjang. Baik, sambung kata sini, wa niyati qat'i solat, dan berniat untuk memutuskan solatnya. Jadi kalau dia niat contoh, nanti bila imam sujud nanti aku nak batalkan sembahyang aku. Nanti kalau imam sujud, imam rukuk nanti aku nak batalkan sembahyang aku lah. Kenapa kau pilih waktu sujud? Jadi makmum tak nampak, orang lain tak nampak, aku cabut sembahyang. Contohlah, dia kasih alasan. Maka the moment daripada waktu dia niat nak batalkan sembahyang dia itu, ketika tu dah batal dah. Dia tak payah tunggu sujud lagi. Bila dia dah niat, nanti aku nak batalkan sembahyang aku, itu jam juga dah batal. Pasal niat qat'i solat, dia dah berniat untuk memutuskan solatnya. Batal sembahyang. On the spot batal, tak payah nak tunggu nanti. Kerana kalau kita mengingat apabila kita sedang membicarakan berkenaan dengan niat itu, dia punya sifat itu mesti ada kepastian. Kalau dia sudah ragu, contoh ragu macam nak teruskan sembahyang ke tak nak, nanti ke atau sekarang ke. Jadi bila dia dah ragu saja, maka tidak ada kepastian dalam niatnya, maka batal sembahyang. Dia ada itu syarat niat. Subhanallah. Nak kena pastikan pada niatnya tersendiri. Baik. Kemudian sambung kata sini, wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, dan menggantungkan, mengaitkan, memutuskan solatnya itu dengan sesuatu. Ini kalau disiplin master masuk pintu ni, aku nak cabut sembahyang. Ini mak aku kalau nampak ni, aku nak cabut sembahyang. Pasal apa? Sembahyang lambat. Mak masuk, ini Afsal masih sembahyang lagi. Tadi tak nak sembahyang, dah tahu kena bising, aku nak batalkan sembahyang bila mak aku masuk. Sebelum mak dia masuk, sembahyang dah batal dah. Pasal dia dah mengantungkan, memutuskan solatnya itu dengan sesuatu. Dulu waktu saya masih belajar tadi, masih ingat lagi, ada segrup jemaah lambat. Jadi mereka ni tak sempat nak sembahyang subuh kat masjid. Bila tak sempat, mereka buat sembahyang jemaah sendiri. Jadi sembahyang ni, mereka sembahyang berjamaah lagi. Dah lah lambat, sembahyang berjemaah lagi. So adalah 6-7 orang ada kat situ. Jadi mereka pula sembahyang kat dalam library tau. Kita punya library tu kat tingkat 2. Jadi library ni biasalah dicermin-cermin kan. Jadi bila Pak Imam ni sedang sembahyang, tiba-tiba nampak disiplin master sedang lalu tau. Dia tengah cek siapa belum sembahyang, siapa tak sembahyang kat masjid. Pak Imam lari ni. Pak Imam nampak disiplin master dah cermin ni, dia lari dulu. Orang yang kat belakang ni, apa cerita ni Pak Imam lari? Semua berterabur. Rupanya ada Habib sedang round. Habib sedang buat rounding. Tapi Habib nampak, korang lari lah. 7-7 kena panggil. Sana kena panggil, bukan panggil saja, kena panggil, kena buat perjanjian. Banyak kali perjanjian kena hantar balik negeri. Bayangkan imam lari dulu ni. Pandai-pandai korang lah, aku nak balik dulu. Pula dah. Subhanallah. Jadi, waktu kita dengar tu memang kita ketahukan pecah-pecah perut dah. Subhanallah. Jadi, ala kulihal, apabila dia sudah ada niat macam itu, nanti kalau disiplin masa datang ke, mak aku datang je aku nak cabut.
Jadi siang-siang sembahyang ni dah batal. Tak payah nak tunggulah orang tu datang ke tak datang ke atau perkara tu berlaku ke maka tetap sembahyang itu dah consider batal. Baik, yang terakhir wa tarjudi fi qat'iha. Meragu-ragu dalam membatalkan solatnya. Dia ragu-ragu. Ini nak teruskan ke tidak ni Nanti Kang orang nanti datang aku boleh sembahyang dengan dia. Tapi sekarang dia tengah sembahyang ni. Dia dah fikir-fikir ni nak batalkan tidak Jadi kalau orang tu datang aku boleh sembahyang jemaah dengan dia. Tapi walhal dia sedang meragu-ragu ni, dia sedang sembahyang. Jadi bila dia ada dah fikir ni nak batalkan ke tidak, dah memang batal dah. Nak batal ke nak terus, nak batal ke nak terus. Dah batal pun, dah tak payah terus lagi. Dah batal siang-siang. Subhanallah. Jadi inilah secara ringkasnya perkara-perkara yang membatalkan solat yang disebutkan oleh pengarang di sini. Ada juga perkara-perkara yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab yang besar. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang pada esok hari insya-Allah. Baca surah Al-Hasin dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.